Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seterusnya kita bincang chapter 2 iaitu System of Linear Equation. Okay. Jadi kita ada linear system. Contohnya kita ada 1, 2, 3 sampai M. M persamaan. Dan ada S1, S2, S3, Sn. N unknown. N variable ataupun unknown. Pun boleh ubah. Variable atau pun boleh ubah. Atau unknown. Okay. Jadi sistem tadi kita boleh tulis dia dalam bentuk matrix. Okey, matrix. Kita boleh tulis dalam bentuk matrix. Iaitu bentuk matrix ni adalah matrix A darab dengan variable pun boleh ubah, dan inilah vektor B. Jadi kita boleh katakan ini sebagai AX sama dengan B. X ni dia bold tebal sebab dia adalah vektor. Begitu juga B, ini adalah vektor. Kalau kita tulis, kita kena ada X ni ada garis bawah. Ada garis bawah, B pun ada garis bawah. Itu menunjukkan bahawa dia adalah vektor. Ataupun dalam buku ni dia bold. Jadi kalau B ni semua sama sifar, namanya adalah sistem homogeneous. Okey, homogeneous. Kalau semua persamaannya sama dengan sifar. Dan apa yang penting bagi kita ialah A dengan B ni. X ni boleh jadi X, boleh jadi apa-apa lah simbol dia. Jadi bagi sistem, biasanya kita boleh bentuk ambil garis B. Ini kita namakan dia sebagai augmented matrix atau matrix diperluas. Okey. A ni dinamakan matrix A ni dinamakan coefficient matrix. Okey, ataupun matrix perkali. Matrix coefficient. Okey. Coefficient matrix Jadi kita nak carilah apa dia S1, S2 yang memenuhi persamaan tu. Ini kita perkenalkan norm. Norm ni ada dua garis ni. Namanya satu norm. Maknanya summation X. S1, S2, S3 sampai Sn. Penjumlahan daripada 1 hingga N. Kita ada two norm ataupun Euclidean norm, iaitu X 2 garis 2, maksudnya square root X1 kuasa 2, S2 kuasa 2, Sn kuasa 2. Itu dinamakan norm. Euclidean norm. Dan kita ada norm infinity atau maximum norm, iaitu infinity norm atau maximum norm. Iaitu kita dua garis infinity, kita pilih paling besar. Komponen Xi ni kita pilih S1, S2, S3, pilih yang mana yang paling besar dalam Nx ni. Itu ialah norm, maximum norm. Okey, kaedah yang pertama kita akan bincang ialah elimination method. Iaitu kaedah penghapusan. Elimination ni penghapusan. Jadi apa yang kita buat dalam kaedah ni adalah
Metrik diperluas, metrik augmented metrik AB akan diturunkan kepada UXD UX garis D yang equivalent, maknanya yang setara di mana U ni ialah upper triangular metric, metrik segitiga atas. Jadi operasi yang dibenarkan untuk tukar AB kepada UD ni dinamakan elementary row operation ataupun operasi baris permulaan. 3 operasi yang dibenarkan iaitu saling tukarkan baris, row interchange, maknanya kita RI saling tukarkan dua anak panah ni, kiri kanan ni, RJ maknanya baris row I saling tukarkan dengan row J. Ini operasi row scaling, maknanya kita boleh daratkan suatu nombor dengan RI untuk dapatkan RI yang baru. C ni boleh jadi pecahan, maknanya kita kecilkan. Kalau dia bukan pecahan, maknanya kita besarkan baris. Yang ketiga ni adalah kita panggil row replacement, penggantian baris. Penggantian baris operasinya adalah kita nak tukarkan baris RI ni. RI ni kita tukar, jadi kita ambil sebarang nombor darat dengan alfa, okey, RJ tambah dengan RI untuk dapat RI yang baru. Nombor darat dengan baris yang lain selain pada R ni, selain pada I ni, darat dengan sebarang baris tambah dengan RI untuk dapatkan RI yang baru. Itulah 3 operasi yang kita akan gunakan. Okey, kaedah yang pertama kita ada Gauss elimination method. Kaedah penghapusan Gauss. Okey. Jadi dalam kaedah penghapusan Gauss di sini kita akan turunkan metrik AB, metrik augmented metrik A garis B ni kepada UD. U ialah upper triangular metric dan ni ialah satu vektor D. Okay. Di mana UD atau UXD ni boleh diselesaikan dengan menggunakan proses backward substitution. Okay, penggantian ke belakang. Okey, kita tengok satu contoh. Solve the following system of linear equation using Gauss elimination method. Ini soalan dia. Denote this exploration solution by hat, at topi. Jadi solution yang kita dapat kita namakan dia approximation, iaitu penyelesaian hampir saja. Okey, sebab dia ada error sebagainya, penyelesaian yang mungkin bukan tepat tapi penyelesaian hampir saja. Dan kita akan calculate residual vektor R ataupun residual ni reja, vektor reja. Residual vektor ni adalah vektor reja, dan dia punya magnitude dia, magnitude yang norm, menggunakan norm ni, norm Euclidean tadi. Dan kita calculate error E hat, E topi ni, dan dia magnitude. Jika 1, negatif 1 dan 1 ni adalah penyelesaian tepat dia. Sebenarnya kalau kita ganti S1, S2 negatif 1, S3 1, kita akan dapat 5.56. Ganti dalam persamaan kedua dapat jawapan ni. Ganti yang ketiga kita dapat nilai ni. Jadi penyelesaian 1 negatif 1 ni ialah dinamakan exact solution, okay, ataupun penyelesaian tepat. Jadi kita akan menggunakan 4 decimal place. Okay.
Perhatikan macam mana kaedah penghapusan Gauss di sini. Okey, penyelesaian. Diberi, inilah persamaan yang diberi. Dalam soalan tadi ini persamaan dia. Jadi kita tulis dia dalam bentuk metrik. Okey. Ini dalam bentuk metrik. Ini dalam metrik A, ini ialah S1, S2, 3, ini ialah pemuri ubah dia, dan ini ialah B. Okey, jadi kita ada sistem A, X, vektor X, ada kalau you tulis, you kena buat garis bawah X ni. Mungkin bawah dia vektor, dan B ni ada garis bawah ni, ataupun dalam buku ni dia bold. Dia bold ni dia terang, gelap. Jadi dalam Gauss Elimination Method, kita bentukkan metrik A, B. Ambil metrik A, letak A sini, A ni letak sini, dan satu garis, letak B di sini. Ni A garis B, yang ni maksud dia. A garis B. Ni apa pula ni? Ini sebenarnya ialah kita laju ni dinamakan checking column. Nanti kita guna laju ni untuk penyamakan. Cara dapat nombor 14.0800 ni ialah caranya ialah tambah ni, tambah ni dapat 14. Okey. Ini tambah yang kedua ni, tambah ni dapat ni. Ini tambah ni dapat ni. Itulah kita bentuk laju semakan. Jadi dalam kaedah penghapusan Gauss, apa yang kita nak buat ialah kita nak jadikan tepat 1.48 ni sifar dan tepat 2.8 ni sifar. Kalau sini sifar-sifar, maksudnya persamaan ni dia tak ada lagi X1 lah, sebab bila sini sifar-sifar, maknanya persamaan ni ialah kosong darab X1. Jadi kosong lah. Jadi ada X2, X3 saja. Begitu juga kalau sini kosong, jadi sini ialah 3.04 darab X2 tolak X3. Jadi kaedah elimination ni, kita eliminate X1 dari persamaan kedua dan ketiga. Caranya ialah macam ni. Kita cari M21 perkali M21, maksudnya ialah unsur baris 2 ni bahagi dengan unsur baris 1 ni. Okey. 1.48 bagi 2.51. Unsur 2 bagi unsur 1 ni. 1.48 bagi 2.55 dapat 0.5896. Okey. M21. Operasinya ialah negatif M ni kita darab dengan R1. Okey. Kita tambah dengan R2 untuk dapatkan R2 yang baru. Jadi nantinya sini ialah kosong. Itu cara mendapatkan M21. Begitu juga untuk nanti dijadikan sini sifar. Okey. Kita cari M31. Unsur baris 3 bahagi dengan baris 1. Okey. Unsur ni bahagi dengan ni dapat ni. Nantinya kita guna operasi negatif nombor ni tambah dengan darab dengan R1, row 1 tambah dengan row 3. Dapat row 3. Jadi tengok sini . Ni dah diterangkan macam mana mendapatkan check kolom. Yang saya cakap, tambah dapat ni. Itu adalah cara mendapatkan checking column yang saya bincangkan tadi. Okey. Jadi inilah semua kerja, you tak payah tulis. You tak payah, ini untuk penerangan saja. You tak payah tulis ni. Okey, tak payah tulis ni lah. Maknanya hanya tulis nombor sini aja. Ini abaikan. Ini adalah untuk tunjuk cara pengiraan saja. Jadi operasi yang kita akan guna ialah ni. Operasi yang pertama ni, negatif M21 tambah dengan R1
darat dengan R1 tambah R2 dapat R2 yang baru. Jadi kita akan tengok negatif ni 0.589 darat dengan R1 ni. Darat dengan 2.51 tambah dengan 1.48 dapat kosong. Walaupun dia 0.01 sebenarnya dia sifar. Okey. Sebabnya kalau kita tak ganti balik negatif 0.596 ni dengan ni 1.48 bahagi 2.51 sebenarnya bila cancel sini memang dapat sifar. Tapi oleh kerana kita guna ni pecahan, maka dia dapat tak sifar lah. Tapi sepatutnya dia sifar kat situ. Okay, ini adalah error. Okay, sifar. Okay. Yang kedua, ni negatif M21 darat dengan atas ni 1.48 ni R1 tambah dengan R2 tambah yang di bawah ni perkali negatif perkali darat ni tambahkan ni kita dapat 0.574. okey nanti ya. Dan seterusnya ni perkali darat dengan ni tambah dengan ni dapat yang ni. Dan akhir sekali ini juga, ini dengan ni dan juga buat operasi ini dengan ni. Jadi bila kita buat operasi tu okey nanti kita akan dapat tu. Jadi ini tandanya adalah hiasan ni akan menjadi macam ni. Ini baris satu tak ubah. Baris satu tak berubah. Nombor yang kita kira tadi. Kosong. Ini. Macam mana dapat nombor kat sini? Ini untuk checking column. Checking column ni adalah kita bandingkan dua nombor ni. Dua nombor ni. Jadi dia jangan jauh berbeza. Macam ni beza sebelakang okey. Jadi cara dapat nombor ni ialah tambahkan ni. Kosong tambah ni, tambah ni, tambah ni, dapat ni. Okey. Untuk dapat yang dalam bracket ni ialah kita buat operasi dengan yang tadi. Kita buat operasi ni. Ini dengan ni. Yang negatif berkali darat ni tambah ni dapat yang dalam bracket tu. Ni. Ini darat ni dapat yang tapi yang depan tu kita tambah. Okey tambah ni dapat ni. Jadi ada dua nombor. Dua nombor untuk checking column. Jadi kita tahulah sama ada yang kita buat tu betul atau salah. Okey. Jadi buat operasi yang pertama dapat baris ni dan checking column. Untuk baris yang ketiga kita guna operasi ni. Ni. Perkali darat dengan R1 tambah R3 dapat R3 yang baru. Okey. R3 yang baru. Okey. Sama macam tadi juga. Okey. Negatif perkali darat unsur dalam baris 1 tambah unsur dalam baris 2 dapat sifar. Darat dengan unsur baris 1 tambah dengan unsur baris 3 dapat ni. 1, 3 dapat tu dan sama juga. Maka kita dapat yang ketiga. Tu. Maka kita dapat ni. Okey, kita dapat baris yang ketiga yang baru dengan checking column sekali checking column ni you kena belajar macam mana nombor ni dengan cara campurkan. Yang ni dengan menggunakan operasi unsur baris 3 atas ni dengan baris 1 ni. Okey. Dapat ni seperti check beza belakang saja. Jadi itu menunjukkan bahawa dia adalah betul. Okey, next yang kita nak buat ialah ni.
nak jadikan di sini pula sifar, nak hapuskan. Kalau di sini sifar, maknanya kita hapuskan X2 lah. X2 sebab sini lah kosong darab X1, dah habislah X1. Ada darab X2, ini darab X3. Jadi masih ada lagi X2 di sini. Jadi untuk menghapuskan perkali X2 di sini, kita menggunakan operasi ya. Kita cari M32. Unsur baris 3 ni bagi dengan baris 2 ni. Baris 1 jangan usik Baris 1 tak akan kekal sampai bawah nanti. Jadi kita nak ubah baris 3 ni. Dan baris 2 pun tak berubah. Yang kita nak ubah ialah baris 3 ni. Okey, operasinya ialah cari perkali. Okey, jadi operasinya negatif perkali darab R1, unsur dalam R2 tambah unsur dalam R3. Okey, begitu juga sini. Okey, ini dengan ni untuk dapatkan baris ketiga. Ni ditunjuk operasi ni. Perkali darab atas ni tambah ni sepatutnya dia sifar. Ni memang sifar sifar. Sifar kat sini. Jadi jadi kalau kita buat ni, okay, dengan laju semakan ni kita akan dapat R3 yang baru. Ni R3. Okey, dia boleh cek sini. Okey. Jadi sekarang ni, ini adalah kita namakan metrik upper trigonometry, metrik segitiga atas. Sebab dia ada atas saja nombor. Bawah ni kosong kat bawah ni. Jadi yang bernilai yang upper saja, yang atas saja. Segitiga atas. Okey. Metrik segitiga atas, upper trigonometry. Okey. Jadi sistem ni boleh selesaikan dengan mudah. Sebab apa makna ni? Makna ni ialah ni. Saya makan ni sekarang kita dah tak guna dah. Dah habis kat sini Jadi apa yang kita nak ialah metrik U dengan D. Okey, itu ialah ini ialah metrik U, metrik D. Yang checking column ni kita boleh tinggal lah sebab kita dah habis penggunaannya. Jadi ada metrik U garis D. Jadi UD ni kita boleh tulis apa maksud persamaan dia. Persamaan dia ialah ni. Persamaannya ialah 2.51 darab X1 tambah 1.44 X2 tambah 45 X3 sama dengan 5.56. Inilah persamaan yang pertama. Yang ni kosong X1, ini ialah persamaan yang kedua. Ini X10, X20 ada X3 saja. Jadi ini dinamakan apa triangular sistem segitiga atas, di mana kita boleh selesaikan dia dengan mudah. Kita dengan cara kita selesaikan yang bawah dulu. Sebab yang bawah ni kita boleh dapat S3. Kita selesaikan dapat S3 dulu. Keadaannya dinamakan backward substitution, iaitu penggantian ke belakang. Maknanya kita dapat S3 dulu. Ganti ini bagi ni dapat S3. S3 adalah 1. Nilainya 1. Okey. Dapat S3. Ganti S3 dalam persamaan yang kedua ni. Ganti S3 satu sini. Kita boleh selesaikan dapat S2. Dapat S2. Selesaikan. Dapat S2. Okey. Dan bila kita dah ada S3 dengan S2, kita selesaikan persamaan yang atas ni, kita akan dapat S1. Itu ialah daripada S3 dapat S2, kemudian dapat S1. Itu dinamakan backward substitution. Okey, jawapannya ialah ni jawapan hampir penghampirannya ialah X hat. X topi ni sama dengan ni. Jadi masa kita tulis ini X ni mesti ada garis bawah ni.
Ya. Kalau di sini dia bold, X hat pun ada garis bawah ni. Itu adalah penyelesaian hampir dia. Kita boleh cek gantikan jawapan dalam sama asal, kita akan dapat ni. Lebih kurang sama dengan yang asal ni. Okey. Okey, sekarang ni kita nak kira vektor reja, residu vektor. Caranya ialah formulanya R B tolak dengan A darab dengan X hat yang kita kira ni. Vektor B tolak dengan A darab dengan A hat. Jadi darab matrik A dengan penyelesaian hampir ni 2.51 darab dengan 0.90 tambah 1.48 darab dengan negatif 0.93 tambah dengan 4.53 darab dengan 1 ni. Jadi kita akan dapat ni. Dapat 5.56 Baris ni darab dengan laju ni tambah baris ni darab dengan laju ni tambah semua dapat ni. Okey, ini darab dengan ni campur dapat ni. Ni ialah hasil darab A darab dengan X ni. Dan kita tolak tolak dua nombor tu, maka kita dapat ni ialah vektor reja vektor reja atau residu vektor dapat ni. Ni adalah error dia. Jadi kita boleh kira ralat. Ni magnitude dia, berapa nilainya ialah ini nilainya 0.025 magnitude dia, nilai dia. Okey. Dan kita boleh kira error vektor. Oleh kerana kita diberi penyelesaian tepat bagi sistem tadi ialah 1, kita tolak tolak penyelesaian hampir kita dapat. Jadi kita boleh kira magnitude dia. Magnitude ialah 0.0020. Sebab apa kita perlu kira ni? Sebab nantinya kita ada kaedah, misalnya kita kaedah lain. Okay, kalau dia memberikan R yang lebih kecil dan juga magnitude E yang lebih kecil, maknanya kaedah yang kita akan bincangkan nanti dia lebih baik. Okey. Kalau kaedah yang kita akan bincangkan lagi, dia akan bagikan nilai ni lebih kecil. Dan nilai E ni lebih kecil. Maknanya dia akan merupakan penyelesaian yang lebih tepat. Okey. Okay, jadi seterusnya kita bincangkan kaedah yang lebih tepat. Namanya ialah kaedah penghapusan Gauss juga, tapi with partial pivoting. Ada tambah lagi, tambah teknik lagi, partial pivoting. Ini nama ataupun pemangsiang pivoting ni, pemangsiang separa. Pemangsiang separa. Partial pivoting. Okay, dia lebih kurang saja, tapi nak tengok apa beza kaedah Gauss Emerson saja dengan Gauss with partial pivoting. Okay. Caranya macam ni, sama juga yang tadi. Okay, bentukkan matrik A dengan B. Ni. Okey, di sini saja beza dia. Mula-mula sebelum bentukkan matrik A dengan B, okey. Sebelum kita jadikan di sini sifar dan di sini sifar, okey. Tadi kita terus saja buat, tapi di sini kita kena compare ni. Nombor ni dari segi magnitude. Kalau dia negatif pun, kalau dia nilai negatif pun, ambil magnitude dia. Magnitude ni apakah magnitude dia? Maknanya abaikan tanda negatif dia. Pilih nombor yang paling besar. Jadi di sini nombor paling besar dalam laju ni ialah 2.68. Iaitu yang paling besar ialah pada R3 ni. Jadi partial pivoting ialah kita kena tukar. Tukar baris 3 dengan baris 1. Operasi yang pertama tadi. Okay, saling tukarkan baris 1 dengan baris 3. Baris 1 dengan baris 3. Sebab pada baris 3 ni ada yang paling besar. Jadi saling tukarkan baris 1 dengan baris 3. Jadi kita tukarkan.
Tukar baris. Tukar baris 3 naik atas, semua baris 3 ni. Okey, termasuk belakang ni. Baris 1 turun bawah. Ni baris 1 ni. Semua baris 1 ke bawah ni. Okey, hanya baris 2 saja yang tak berubah. Setelah tu baru kita jadikan di sini sifar, di sini sifar. Caranya macam penghapusan Gauss tadi, kita bahagikan nombor ni dengan nombor ni sebagai perkali M21. Ini bahagi dengan ni sebagai perkali M31. Okey, dan buat operasi. Ni. Ni ialah M21, M31 dan buat operasi. Ditunjuk sini operasi operasi nanti dapat sini sifar dan sini sifar. Ini kalau tak faham, you tengok pengiraan sini Ini you ikut tak payah tunjuk ni. Okey, yang pentingnya you dapat baris 2, baris 3 yang baru. 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 Okey, sekali lagi di sini comparekan dua nilai ni. Mana yang paling besar? Dari segi magnitude. Dari segi magnitude paling besar ialah negatif 0.3673. Jadi kita akan tukarkan. Okey. Baris 2 dengan 3. Ni. Pemangsasan separuh ni tukar baris 2 dengan baris 3. Okey. Kalau tepat 2 ni dah besar, tak payah tukar lah. Tak payah adu arti 3. Kalau di sini dah nombor dah besar banding dengan ni. Jadi di sini, oleh kerana di sini tu besar, kita kena tukar. Begitu juga tadi. Yang pertama tadi, 3 nombor ni. Kita bandingkan 3 nombor ni. Kalau dekat sini yang paling besar, tak payah tukar. Tak payah tukar baris lah sebab baris 1 dah nombor terbesar. Kalau tepat 1.48 ni nombor terbesar, kena tukar. R1 dengan R2. Okey, R1 dengan R2. Kalau sini besar. Kalau 1 ni besar, tak payah tukar. Tak payah tukar baris. Okey. Jadi di sini oleh kerana pada R3 yang paling besar, jadi kita buat tukar baris. R2 dengan R3 sebab pada R3 nombor yang magnitude terbesar. Jadi buat operasi cari perkali ini bahagi dengan ni. R3 bahagi dengan R2. M23 ini bagi ni dan ubah baris 3 ni. Ini adalah laju semakan macam dalam kaedah Gauss tadi Jadi kita akan dapat tukar baris dan cari M32 dan kita buat operasi. Buat operasi dapat R3 yang baru. Ni R3 yang baru. Jadi kita dah boleh berhenti sini sebab kita dapat matriks segitiga atas. Okey, segitiga atas jadi ni adalah matriks UD. Sistemnya adalah ni. Sistemnya adalah ini adalah persamaan yang pertama. Yang ni dah tinggalkan ini. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Dari persamaan ketiga ni kita dapat X3. X3 kita dapat 1. Gantikan X3 sini, selesaikan untuk S2. Dia dapat negatif 0.999. Dan dah dapat S3 dengan S2, ganti S3, ganti S2, kita dapat S1. Dapat S1. Ni S1. Jadi jawapannya ialah misalnya ialah X tilde, ni ialah tanda tilde nama dia. X tilde. Tadi ialah hat atau hat kopi Ni X tilde. Ni jawapan. Jadi kita boleh kira vektor je. Kita boleh cek jawapan dia. Boleh kita kira residu vektor atau vektor je.
Darabkan A dengan X tilde. Ini kita dapat. Okey. R. Magnitudenya ialah 0.01. Dia lebih kecil daripada kaedah penghapusan Gauss saja. Jadi maknanya dia lebih tepatlah. Partial pivoting menghasilkan jawapan yang lebih tepat. Error vector. Okey, error vector penyelesaian tepat yang diberi tolak penyelesaian yang kita kira tadi, kita dapat. Ini pun lebih kecil. Cuba tengok dalam kaedah penghapusan Gauss, lebih besar daripada ni. Jadi maknanya kaedah penghapusan Gauss dengan partial pivoting atau pemasangan empat suara lebih kecil. Okay, from the example 2.1, example 2.2, R tilde lebih kecil daripada R hat. E tilde lebih kecil, norm lebih kecil daripada E hat. Maka solution X tilde ni more accurate. Lebih tepat, lebih accurate berbanding dengan X hat. Okay, itulah kesimpulan. Jadi kamu boleh cuba latihan. Exercise 2.1. Okay. Okay. Ini adalah sistem yang 4x4. Jadi 4x4 ni you kena jadikan di sini sifar. Lepas kemudian di sini tepat 2 sifar, 8 sifar. Jadi banyak sikit operasi lah. Sebab dia adalah sistem 4x4. Semua atas ni adalah sistem 3x3. Jadi you kena, jadi latihan ni nanti saya akan bagi latihan. You mula buat dengan menggunakan kaedah Gauss elimination saja. Okay. Kemudian menggunakan Gauss elimination with partial pivoting. Jadi you kena tahu beza dia. Okay. Gauss elimination itu tak payah compare unsur sini, terus buat aja. Gauss elimination ni setiap kali nak buat operasi penghapusan tu, kena tengok lah unsur yang mana yang paling besar, pindah dia ke atas. Okay. Nanti saya akan bagi latihan untuk untuk topik 2.1 sini, kaedah penghapusan. Okay, nanti kita akan bincangkan 2.2 iaitu LU, pemfakturan LU method. Okay, jadi sekian untuk kuliah ni, nanti kita sambung lagi.